Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ke? Jelas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat langkah ke? Sehat puasa ke? Alhamdulillah. Sehat. Puasa deh. Alhamdulillah. Tak ada air tapi Okey. Alhamdulillah YB Senator Ustazah dah bersama dengan kita. Seterusnya kita jemput adakah tetamu kita Abang Mak. Abang Mak. Okey, kita jumpa Abang Mak. Assalamualaikum Abang Mak. Waalaikumsalam. Terima kasih Abang Mak sudi meluangkan masa dengan kita pagi ni. InsyaAllah, insyaAllah. Kita pun rasa macam terharu dan seruja dah. Betul. Sebab Abang Mak orang hot Soho paling busy di Kelantan. Tapi boleh spend time dengan kita. Bersama kita pagi ni. Dan saya rasa apa awak tengok ni sebenarnya menanti-nanti Abang Mak lah tu. Tak tahu Abang Mak nampak bega apa ini dengan kita. Senang ni kan apa? Memang senang ni. Openg ngepek lah tu. Kalau orang lain tu tengok muka Abang Mak tu macam setia aku je nyawa. Setia aku je nyawa. Okey, terima kasih Abang Mak. Seterusnya kita ada ke YB Hilmi? Rasanya belum masuk lagi. Tapi tak apalah. Kalau kata YB Hilmi masuk, lepas ni kita boleh perkenal kepada adik kakak. Sebenarnya YB Hilmi ada urusan luar, dia ada program lah hari ni dia. Dia masuk sebentar. Dalam pukul 10.30 hingga pukul 11 lebih kurang. Tapi ada masuk tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. YB. Buku apa start saya? Kita start dah ni YB. Kita tengah live lah ni. Akan memperkenalkanlah kepada adik kakak belakang. Ni YB kita, YB Hilmi Abdullah, merupakan adun kucing. Mana kucing ni? Jauh sikit lah kita. Mungkin tempat kita. Kucing Kuala Keren. Jadi YB juga merupakan timbalan pengurusi. Kerajaan tempatan, perubahan. Mudah saja kakak nak faham. Jadi terima kasih YB sudi bersama dengan kita lah pada pagi ni. Jadi okey, pertama-tamanya apa ni adik kakak belakang, sekali lagi lah suka untuk saya ulang kepada adik kakak yang baru masuk, selamat datang ke program kita Majalah Bual Bicara. Apa khabar adik kakak? Tajuk kita ni hari ni apa ni? Hari ni orang kalau tengok tajuk kat Allah bahagia zoom masuk pada hilang di mata. Tapi di hati kita jangan ibarat kata walaupun jauh tapi kat dekat di hati, ibarat kata begitu lah. Jadi YB, memandang isu semasa ni lah, kita kata pandemik telah menunjukkan satu trend yang sedang meningkat naik lah. Boleh jadi ada lagi sesetengah rakyat kita, masyarakat kita yang dia berasa tak faham lagi lagu mana situasi yang sedang berlaku ni. Dia rasa macam COVID ni benda biasa. Bagi tak nampak bagi tak nampak. Asal dia tu. Jadi mungkin YB boleh kongsilah selaku antara timbalan Exco yang memegang portfolio kesihatan. Jadi bolehlah YB, silakan YB. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Terima kasih pada Nabi dengan soalan apa nama tak ada perkenalan. Jago Mawa. Panggil sikit nama Jago Mawa. Mawa, Mawa lah. Mawa. Namanya. Darul Mawa. Jadi pertama terima kasih kepada sudi menjemput saya lah untuk sama-sama dalam program. Nama program tak ingat. Kira bicara. Majalah Bual Bicara, apa khabar adik kakak? Bual Bicara, apa khabar? Khas untuk muslimat ada? Kan ada muslimin sekali ni? Muslimin boleh tengok juga. Sekali. Sebagaimana soalan saat ni lah, saya bagaimana kita tahu dan viral di Kelantan ni, maknanya kalau semalam viralnya kereta tu semak-semak dari Bandar Kota Baru. Macam nak raya dah lah.
Nah, menunjukkan bahawasanya rakyat kita ni ada segelintir besar jugalah sebahagiannya yang mana masih merasakan COVID-19 ni, coronavirus ni, satu benda yang tidak bahaya. Belum membahayakan remeh-temeh. Dalam masa yang sama, walaupun orang kata remeh-temeh ni, dia scroll semua Facebook, ada semua maklumat internet tu bahawasanya benda ni telah menjadi satu pandemik yang membahayakan penduduk seluruh dunia. Kalau dia baca berita Facebook, duk share ke WhatsApp tu, betapa bahayanya penularan wabak ni di India contohnya. India ni kematian saja lebih pada 200,000 orang. 200,000 orang daripada penduduk ramai lah. Nombor 2 dunia. Yang positif lebih kurang 22 juta. 22 juta. Jadi kalau rakyat Malaysia ni kita 30 juta lebih. Mana kalau kita duduk di India ni kat satu Malaysia ada kena wabak coronavirus. Apalagi di Amerika. Mereka ni kalau ikut data terbaru semalam, saya cek semalam 33 juta rakyat mereka yang telah positif COVID-19 dan kematian 900,000. 900,000 1/3 rakyat Kelantan. Maknanya menunjukkan bahawasanya bahayanya wabak ni dan bukannya benda main-main. Dan kalau ikut pada kadar jangkitan kita pada minggu lepas. Dan minggu lepas iaitu mengatasi kadar jangkitan peringkat nasional. Nasional kita 1/14. Mana 100 orang tu, seorang akan kena. Kadar dia, 100 orang seorang akan kena di Kelantan. Tapi semalam kita mendapat penurunan, alhamdulillah, bawah pada 1, tak sampai 1%. Maksudnya 100 orang tu kemungkinan separuh, seorang tu separuh akan kena. Dengan hasil daripada negeri telah tidak jadi buka bazar. Dan bagi kita nampak, rupanya tindakan negeri awal lagi ke hadapan menjaga maslahah. Dan sada zarar yang membina pagar daripada berlaku penularan besar-besaran wabak COVID-19, berlaku jangkitan yang besar. Rakyat Kelantan, alhamdulillah. Cumanya kamu nak berkongsi lah. Berkongsi semalam lebih kurang main internet, terdengar, terbaca satu pendapat lah. Yang mana bagus untuk kita kongsi. Kita Kelantan ni suka mengamalkan sunnah Nabi. Bukan petakwi, buat tak buka masjid, Nabi tak tutup masjid. Jadi kita nak cakap sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni, kalau bahasa Arab, ta'rif apa sunnah Nabi. Mahya sunnah, as-sunnah, ma sadara anin Nabi, min qawlin, atau fi'lin, atau taqririn. Ni, bukan ustaz, lebih kurang boleh lah. Apa-apa yang disandarkan sadara anin Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, min qawlin, kata-kata, atau fi'lin, atau perbuatan Nabi, atau taqririn, ataupun Nabi mengiyakan, tak larang, ataupun tak suruh. Jadi, dalam wabak, menangani wabak, penyakit yang berjangkit, Nabi waktu satu hadis. Yang berbunyi lebih kurang, Ustaz boleh betul lah. La adawah. Tak ada. Penyakit berjangkit, tak ada. Manakala demam, tak berjangkit. Kecil manis, tak berjangkit. Sakit jatuh, tak berjangkit. Jangan takut, tak berjangkit. La adawah. Wala tiyarata. Tak ada lintasan. Beruk melintas tepi jalan. Yang kata benda tu satu benda yang buruk berlaku pada hari itu. Orang zaman jahiliah lah kan. Nak pergi musafir, nak pergi perniaga, tu pada rumah, kawan-kawan beruk melintas. Ular melintas, dia tak jadi selalu. Tak ada waktu jual itu. Sebabnya bagi dia satu alamat pada petaka petanda yang buruk. Wala tiyarata. Wala safara. Boleh sofa, maja. Kalau kita zaman dulu ni kan, boleh sofa ni kan, tak boleh. Tak ada apa satu lah. Kalau kita ni, boleh sofa kena mandi bunga untuk buat maja sofa. Malah petaka boleh sofa. Tak ada benda tu karut belakang. Wala hamata. Dan tak ada petanda buruk tu. Boleh membawa petanda, ada orang akan mati hari itu. Itu hari Nabi. Tak ada penyakit berjangkit, tak ada majak, tak ada lintas karut belakang. Tapi di penghujung Nabi, hadis Nabi kata, wafirra minal majzum, kamu larilah daripada penyakit kusta. Kusta ni penyakit berjangkit. Kama tufirra minal asadi, soalnya kamu lari daripada singa. Zaman singa ni kan satu binatang yang paling orang takut lah. Letak Nabi kiaskan dengan kamu nak lari daripada penyakit berjangkit,
al-majzum, maksud tu kusta, kama tufirru minal asad, semua kamu lari daripada singa, dari rapak, penyakit yang berjangkit. Jadi kita zaman ni kan telah terbukti secara saintifik. Nah, orang yang meremehkan COVID pun memang diiktiraf COVID ni penyakit melalui udara. Nah, dan sunnah Nabi-nya, Nabi kata kalau penyakit itu berjangkit jangan mu rapak, bahkan mu kena lari sejauh-jauhnya. Begitu juga dari berlaku satu sirah penyakit ta'un. Penyakit ta'un ni lah, kita pun dengar cerita Ustaz tak boleh ni. Sekiranya negeri itu ada wabak ta'un, nah, mu jangan masuk ke dalam negeri tersebut. Sebab kita sihat dengan cari tempat yang ada penyakit. Begitu kalau kita sakit, siapa-siapa sakit, jangan kamu mendekati orang yang sihat. Ada yang Nabi berlaku. Bahkan satu sirah, nah, ada orang ni daripada, tak tahu Kufah ke, daripada Damsyik ke, mari nak berbaiat dengan Nabi. Nah, dalam masa sama dia penyakit kusta. Wafir majzum naik kusta, Nabi kata, dia kama tufirru minal asad, mulai seperti kamu lari bersinga, mari berbaiat. Baiat mana kesal pakat nikah dah. Baru mengaku bahasanya kamu Muhammad Rasulullah. Nabi tak bersalah dengan dia. Nabi kepada sahabat, sungguh dia telah berbaiat, maka suruh dia balik. Adakah di sini Nabi ni tidak bertawakal kepada Ta'ala? Nah, kita tahu kan, kita takut penyakitnya takut ke Allah. Takwilnya sahabat-sahabat kita lah, di luar sana lah. Kita takut coronavirus lebih daripada takut pada Allah Ta'ala, dia kata. Nah, dari kes Nabi tak saya bersalah ni kan. Orang nak berbaiat ni dengan dia ni, dengan kuasa Rasulullah. Dia kata tak saya tak salah, telah berbaiat daripada jauh kita ni lah. Nah, bahkan pulalah kamu ke kampung kamu balik. Nah, adakah Nabi ni kurang tawakal berbanding kita? Lebih kuat kita tawakal pada Nabi. Sini tawakal di sini itu kena berusaha. Usaha lari daripada mendekati penyakit. Kalau Nabi dulu tawakal dia, usaha dia mengelak bersentuhan dengan orang yang kena penyakit kusta tadi. Bahkan Nabi ni manusia yang paling tinggi tawakal pada Allah Ta'ala. Tak asyik bersentuh. Masa kalau kita fikir balik, rasa hati lah orang misalnya Nabi tolak daripada bersalah, dia nak berbaiat. Kalau kita fikir secara logik. Tapi saya mintakan bahasanya masalah tu lebih penting untuk dijaga daripada kepentingan individu. Dia cerita lebih bagaimana kata Nabi ni pun menolak untuk bersalah dengan orang yang berbaiat kepada dia. Masa tu baiat ni wajib. Siapa-siapa masuk Islam untuk mengakui ke Rasulullah sebagai pemimpin, masa tu kena berbaiat Rasulullah. Jadi ni Nabi enggak bersalah. Sebabnya sahabat tu berpenyakit kusta. Anak kata lebih kurang, makna kita ni kena meletakkan usaha di tempat yang pertama. Usaha di sini kalau kepada zaman kita negara, kita tengok kepada garis panduan yang disusun oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Nah, itu pakar. Nah, kamu tak tahu sesuatu benda ni, mungkin tanya kepada orang yang tahu. Nah, ahli dia. Sini KKM lah, pakar-pakar kita yang tahu penularan wabak macam mana, bentuk jangkitan macam mana, macam cara nak mengatasi. Nah, dan nama nak ulang. Nah, kita kena meletak ketawakal kita, usaha kita yang pertama sekali kena pakai pelitup muka. Tahu berlaku nak ulas semula. Yang kedua, elakkan ke tempat awam, tumpuan ramai. Kalau terpaksa pergi juga, pastikan ada penjarakan antara kita dengan orang depan dan belakang kita. Untuk kita mengelak daripada kita ni berlaku mulai hembusan air liur kita. Melalui ke air liur. Orang bersing yang usul semua mencik ke topeng kita dalam jarak lebih kurang 6 meter.
Pneumometer dia akan sapah. Jadi kita kena amalkan pelitup muka dan juga kerap membasuh tangan. Gimana-mana balik rumah, basuh tangan. Buat pelitup muka kita. Dan Jadi sebab kita kata asasnya adalah kita kata dengar apa pemimpin kita raya dia. Dengar kita raya. dan kita juga harap Maksudnya dengar daripada pakar dia. Jadi kita ati Allah, ati Allah, muta'at, patuh pada Allah, wa ati Rasul, patuh pada Rasulullah. Wa ulil minkum, pemerintah semasa. Pemerintah yang semasa ni lah. Fa in tanaza'tum fikirkan berselisih. Tak setuju kau ke mana? Faradu ila Allah wa Rasul. Kembali pada Allah, Rasul kita balik kita. Balik pula hari Nabi. Nabi kata, kalau tempat tu berpenyakit pun jangan masuk. Kalau mu ni sakit pun jangan tubik. Ada surah Rasulullah kan. Banyak hadis-hadis Nabi. Cara untuk mengatasi penyakit. Dan masa sama kita kena bertawakal. Sebelum bertawakal, kita kena usaha. Kita kena buat usaha lagi lah. Dan usaha kita supaya kita tidak terkena penyakit. Sekiranya kita telah terkena wabak. Bukan posisi lagi. Suspek. Kena kuarantin diri. Ada cara KKM, kita kuarantin diri macam mana. Jangan tubik keluar lah. Kita kuarantin diri. Kita suruh semua. Kita batuk, makan tak lalu. Nak pergi suap teh takut. Tapi kita duduk rumah dah. Duduk 14 hari. Supaya kita telah laksanakan usaha kita, ikhtiar kita tu sebelum kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya kita selaku umat Islam ni kena kembali kepada Al-Quran lah. Nabi kata setiap obat, setiap penyakit itu Allah turunkan, dia ada obat dia. Obat kita, obat fizikal, tengah carilah vaksin macam-macam lah. Saya dua habatus sauda sunnah lah. Pemakan nasihat kita kena jagalah, banyak yang minum air suai. Cuma kita ni kena banyakkan juga bermunajat. Allah Ta'ala kan kita tahu COVID satu makhluk yang mana dia akan patuh kepada pencipta dia. Dan kita kena banyak bermunajat dan banyak berdoa di kesempatan kita berada pada Ramadan ni, yang mana doa kita ni amat mustajab. Kenapa? Kena diaminkan oleh para malaikat. Kita berdoa sekali. Allahumma inna na'udhu min nas'aluka ridhaka wal jannah. Beribu malaikat atas langit tu amin. Pada kita mustahil lah. Yang mengaminkan doa tu para malaikat, Allah Ta'ala tak mampu. Cuma tunggu masa saja. Cuma kita selaku hamba yang beriman, banyakkanlah bermunajat, berdoa di kesempatan kita berada bulan Ramadan ni. Sama-sama berdoa, bermunajat kepada Ta'ala supaya Allah turunkan kesembuhan dia. Hanya Allah sahaja yang boleh sapu penyakit ni. Kita buat rekod ke mana pun, carilah suntik vaksin 3 dos pun. Kalau kita tetapkan pengharapan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sia-sia setiap usaha kita. Jadi itulah respon mai soalan, jawab panjang masihlah gitu lebih kurang. Allahu a'lam. YB, boleh nak tanya ke? Boleh tanya, insya-Allah. Boleh jawab. Kita boleh berinteraksi dulu. Kita berinteraksi lah. Terima kasih YB. Pagi ni kita santai-santai. Program kita ni santai-santai je YB. Sebab hari ni kan kita nak masuk ke musim raya. Jadi kita pun santai-santai lah juga sambil bincang isu ni lah. Cuma nak tanya, hari tu saya dengar ada banyak juga dah kematian di Kelantan akibat COVID ni lah. Mungkin YB boleh kongsi jugalah bahawasanya benar-benar berlaku perkara ini. Sebab orang ingat macam main-main, tak ada kematian. Walaupun sakit masih boleh relax-relax tu beg luar. Kau macam mana YB? Ya, betul. Jumlah kematian total di Kelantan ni saya teringat lebih 100 lebih lah kematian, ramai lah. Berlaku kematian dan pada bulan 3 lepas dari tahun saya lah. Dalam seminggu berlaku 5 kematian. Maksud tu kalau kira berat. 5 kematian memang akibat COVID lah. Disahkan akibat COVID. Benda tu memang berlaku. Dan kita pun tahu wabak ni masa tu lah, masa sebelum mutasi dia menyerang orang biasa, yang mana kalau budak-budak ada antibody kuat tak ada masalah. Tapi kalau orang tua tu ada penyakit kronik dah, ada buah pinggir kecil mana, dia ada doktor ingin dah ngada kansernya, dia akan menjaga tempat-tempat yang kita lemah. Dan
hak learn masalah ni kan hak mari daripada Afrika hak baru ni dah mutasi lagi mana beberapa jenis dia tu. Dia menyerang orang muda dah ni. Saya tengok pada laporan Dr. Hisham semalam dia kata 1000 kes lebih 2 hari lepas menyerang golongan umur 20 sampai 30 tahun. 1000 lebih kena maknanya. Kalau kita daripada sihat lah. Antibody tengah tinggi. Sihat tu beberapa. Tapi masih lagi diserang oleh coronavirus. Mana benda tu berlaku. Benda berlaku dia tengok pada rekod pun. Di Kelantan Learn ni kumulatif kes 17,000. 17,000 yang mana positif. Nah, dan kalau tengok pada kematian di Malaysia ni 1000 lebih, 1,600. Nah, setakat 2 hari lepas saya cek 1,600 2 hari lepas. Dan kadar kematian harian tu berbanding dengan masa kita PKP awal juga 10 orang sehari. Lah ni sampai 30 sehari mati. Mana benda tentu wabak COVID ni telah berada dalam komuniti dia panggil. Sebab tu dah berdekat kerajaan Ellen ni campaign supaya ramai-ramai rakyat ni pakat cocok vaksin supaya kita boleh membentuk immunity berkelompok dia panggil. 80% rakyat Malaysia, kita Kelantan 80% rakyat Kelantan sekiranya suntik vaksin, COVID masuk dalam tubuh kita, dihabiskan kita gitu. Tidak berjangkit. Harapan kita supaya semua rakyat daftarlah nama untuk suntik vaksin. Dan kita letaklah kepercayaan kita kepada Jabatan Mufti, pada KKM. KKM telah mencari vaksin terbaik untuk rakyat. Dan peringkat tokoh agama telah buat kajian halal tak halal. Kalau fatwa kebangsaan mengatakan benda tu halal ataupun harus, kita terima lah. Sebelum sampai keputusan itu berbagai hujah daripada ilmuwan agama kita. Sebelum KJM meletakkan benda itu harus untuk suntikan, untuk mengelakkan daripada berlaku lebih ramai jangkitan. Jadi benda ni memang ria lah. Ria lah. Jadi kita 4 darjah tak darjah ni luar daripada tajuk lah. Wallahualam. Nah, gitu. Jadi isu masalah ni YB perantau-perantau lah dah gelepar nak gelik. Kita pun sia juga perantau-perantau kita. Dekat Ambon ni Ambon takat raya lah. Ambon buka Google Form, siapa-siapa perantau kucing, rindukan ibu bapa, Ambon takat raya. Dan yang berdaftar Google Form ni dah kasih 1,000 orang. Kita cetak 1,000 keping. Jadi sold out kita punya takat raya. Sold out juga. Tak apalah sedikit usaha YB ni. Untuk membantu rakyat. Sedikit usaha untuk melepaskan kerinduan rakyat lah. Melepaskan kerinduan. Dan Abu juga perkataan buat pertandingan ucapan air raya. Adik-adik abang kita duduk di luar perantau ni kan. Buat ucapan kepada ayah pun dah tercinta di kampung. Dan kita tunjuk ke mokpok dia ni, ucapan anak kepada mok dia. Dan ucapan terbaik ada hadiah pula kita beri. Dan likes terbanyak di video tu kita beri pula hadiah misteri. Supaya kita ni tidak meninggalkan sahabat-sahabat kita, ada tautan hasan kita duduk di kampung halaman ni. Dengan sahabat kita, anak-anak kita duduk di luar. Tak kebir secara rakame. Kira kat Ambo buat lah. Kita patah. Kita berlaku lagu ni kan. Boleh start wakat raya mula. Kalau sebelum ni sebelum ni kita nak main wakat raya sampai dulu-dulu. Sejak ada WhatsApp tinggal kita buat wakat raya. Bila main ni poster dah. Jadi dia dah start penjelasan yang sangat detail lah. Dia kata kalau tak payah hari tahu lah. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz, jadi kata ada program? Ya. Ustaz ada program. Jadi program tu pukul 11 biasa kat pukul 11.30 lah. Start program pukul 11 dan 11.30 lah rakyat siapa biasanya. Ya. Saya pukul 11 ada dia molek lah. Boleh. Nak kekal bersama dengan kita pun tak ada masalah. Boleh. Nak mengulangi mewakili pihak kerajaan negeri Nepal Sekutua lah supaya kita hak mana adik kakak kita hak duk main Facebook semua, duk main media semua, tolonglah.
daftarkan mak kita, ayah kita, abang kita tak biasa main Facebook ni, guna media masa ni, telefon pun tak ada. Pastikan mereka didaftarkan sebagai penerima vaksin. Hasrat kita, kalau kita nak bebas daripada wabak COVID ini, kita kena pastikan 80% daripada kampung kita, dong kita, parlimen kita, negeri kita, negara kita mendapat suntikan vaksinasi. Barulah kerajaan boleh pertimbang untuk buka balik sempadan, buka balik perniagaan. Kerana kita dah berusaha, so kita suntik vaksin, insya-Allah kita bertawakal. Kalau tak jadi juga, kita dah bertawakal, insya-Allah dengan usaha kita buat. Tawakal kita buat, kalau kita ditakdirkan juga kena wabak dan meninggal, insya-Allah syahid. Bukan waktu wabak dan meletakkan ranking ni syahid lah. Syahid dalam keadaan kita ni meninggal sebab orang mati wabak ta'un lah. Ta'un pun syahid juga. Nak zaman Nabi tu mati wabak ta'un. Pelbagai usaha dia buat. Tapi wabak ta'un ni cepat merebak. Dan ramai lah yang meninggal. Harapan dekat kita pakat tolong lah. Nak pastikan jiran-jiran kita, kampung kita, terutama yang warga tu dah daftar suntikan vaksinasi. Sekarang ni pun kita stage kita lah ni, peralahan dah habis. Kita buka suntikan terbuka. Macam di Kuala Keran ni, yang seru lah tempat ni, Kuala Keran, kita buka suntikan terbuka, pergi ke mana daerah Kuala Keran. Dan juga di kedai Manik Ora, dan juga di apa. Untuk orang kampung, tak ada pendaftaran sejahtera ni, dia beratur je. Dia beratur. InsyaAllah beratur tak lama. Dan untuk kita dapat suntikan awal, insyaAllah. Dan sementara bekal vaksin tu ada, insyaAllah. Itu sajalah. Jadi yang buat tak sedap dengar lah dapur di Facebook dia kata jangan duk ambil vaksin dan macam-macam ada. Biasanya lah ni dengan ulil amri. Pemimpin kita wayak lagu mana, pakar kesihatan wayak lagu mana, ikut. Apa jabatan netizen, ada bertauliah, ada tak bertauliah. Jadi kena cari sumber lebih tepat, lebih sahih yang boleh kita ikut dah. Inilah dia musim milenial ni jadi wabak. Facebook, daftar kepada mak ayah. Boleh daftar kepada mak ayah. Mak ayah tak daftar lagi untuk suntikan vaksin, minta tolong daftar. Dah. Jadi mungkin kita nak berbalik kepada ni pula. Kita YB Senator tu duduk Kuala Lumpur ke duduk di Kelantan ni? Saya ni mematuhi peraturan kekal duduk di Kuala Lumpur 2 tahun dah ni. Kali YB kita. Kalau kira lesen dah. Kalau kira lesen besar tapi tak kelik juga. Sebab masalah kita baca hadis itulah masalah kita tu. Itulah kita. Dan insyaAllah kita amalkan SOP kita duduk rumah untuk tobik. Satu sunnah. Sunnah Nabi memang apa gitu dah. Satu sunnah boleh pahala. Dan pahala diberi puasa ni kan. Berlipat kali ganda insyaAllah. Yang berbeza dengan hari-hari yang lain insyaAllah. Jadi hamba rasa hamba nak diri, hamba terima kasih lah kepada muslimah. Lagi kerana pada hamba berkongsi cerita lah. InsyaAllah untuk buka pendapat dan beri pandangan lah. Saya mengucap selamat berpuasa. Esok sehari lagi kita berpuasa. Masa malam ni malam 29 kan? Bukan 28. 29. Kita tingkatkanlah amal ibadah kita. Dan puncak terakhir insya-Allah. Dan malam ni malam 29 salah tak? 29 malam ni. Malam 9 ni termasuk malam-malam gaji. Malam-malam dah tu pada ada rezeki. Jumpa lagi. Mengucap selamat berpuasa. Selamat hari raya. Dan mahu saya baik-baik kepada semua sekali lah. Semua sekali rakyat Kelantan dan kasih semua kepada rakyat-rakyat yang berada dalam Turki. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada YB Hilmi. Jauh kita import daripada Gocil. Semata-mata untuk tengah pasal COVID. Okey, jadi kita akan beralih kepada YB